kan? Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis kasih ada dapat dilawan, anak dan dewa Turun kayangan. Okey. Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis kasih ada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayangan. Santubong putari, menenun kain malam. Ada cerita ni. Sejinjang puteri, menunggu pagi siang. Suatu harinya dua kelahi, beranok-ranok si henti-henti. Seorang madah diri bagus agi, seorang sukalah walau sampai mati. Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayangan. Enjoy guys lagu ni. Putri Santubong, putri sejinjang, Dah ulang-ulang ni. penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada Dapat dilawan, anak dak dewa turun kayangan. Okey, habis. Muzik je lebih kat situ. Okey guys. Hai, Assalamualaikum. Oh, gegar. Hai, Assalamualaikum sawadi. Cha. Guys, kenen macam Allah. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Panas sebenarnya. Sebentar. Okey. Kita kuatkan kipas. Okey, Kenen macam tertarik dengan satu lagu rakyat ni. Lagu rakyat yang menceritakan tentang dua orang puteri, iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejenjang. Okey, macam korang dengar tadi, lagu tu agak catchy. Catchy korang panggil. Dia agak macam boleh joget lah dengan lagu tu. So guys, dalam lagu tu sendiri dia ada cerita tau. Dia ada kata, dia bukan cerita lah, dia ada bagi tahu yang Puteri Santubong dia pandai menenun, and dia adalah puteri belah malam. And then Puteri Sejenjang, puteri yang menumbuk padi, and dia adalah puteri belah siang. Guys, apa yang menarik pasal dua orang puteri ni adalah diorang disumpah menjadi gunung, dan gunung itu terletaknya di Sarawak, Malaysia. Jadi bila cerita di dalam Malaysia ni, dan harap korang ambil tahu. Okay, so apa kisah Santubong dengan Sejenjang ni? Macam ni cerita dia guys. Zaman dulu ada dua buah kampung yang suka berantem. Okay, bergaduh. Maksudnya people dekat kampung ni, kampung satu yang bernama Kampung Pasir Kuning, dan satu lagi bernama Kampung Pasir Putih. Bukan Pasir Putih Kelantan, tapi Pasir Putih Sarawak. Sebab ini adalah cerita rakyat Sarawak. Okay, so dua buah kampung ni, people dia suka sangat bergaduh, berantem apa semualah. Aku tak tahulah nak gocoh-gocoh pasal apa. Yang pasti apabila negeri Kayangan tahu, maka dua orang puteri telah diutuskan turun ke bumi untuk meleraikan kampung people yang berantem, untuk meleraikan dua buah kampung ni. Jadi, dua orang puteri Kayangan ni adalah sepupu sepapat, and dorang telah bersumpah dekat raja dorang bahawasanya dorang akan turun ke bumi dan meleraikan persengketaan yang berlaku dekat kampung tu. Dorang bersumpah ya guys. Jadi dorang pun turun. Apabila turun, Puteri Santubong ni kan dia pandai menenun kain tadi. Dia telah menurunkan ilmu turun kain bukan ilmu turun kain, ilmu menenun kain kepada people kampung tu.
Jadi bila people kampung tu pandai menenun, pandai menjahit apa bagai, diorang telah menghasilkan kain-kain yang cantik. Hal itu telah menarik perhatian pedagang-pedagang luar dan juga telah menarik perhatian putera serapi dari Matang. Matang dekat mana? Bukan jauh sangat, dekat Sarawak juga. Nak dijadikan cerita guys, Puteri Santubong dia jatuh hati kepada putera serapi ni. Tapi guys, Puteri Sejenjang pula dalam diam put on crush ke sebut? Crush on. Dia crush on putera serapi juga. Jadi mereka berdua telah menyukai putera yang sama. Macam biasa guys, cerita klise macam kita juga, diorang bergaduh, berantem disebabkan putera serapi. So, aku tak tahu diorang bergaduh macam mana. Aku tak tahu apa benda putera serapi buat. Yang pasti bila diorang bergaduh, diorang telah melanggar sumpah, di mana diorang telah bersumpah untuk meleraikan pergaduhan. Kali ni diorang pula sendiri yang bergaduh. Lalas diorang disumpah menjadi gunung. Itulah wujudnya Gunung Santubong dan Gunung Sejenjang. Tapi guys, cerita mitos macam ni tak dapat nak tentukan dia punya kesahihan. Jadi dekat sini Kak Nan ada 3 versi Kak Nan baca. 1 versi yang tadi tu and ada 2 lagi versi. So, next versi ni adalah versi yang kedua. So, versi yang kedua bunyinya macam ni. Dulu dikatakan diorang ni adalah 2 orang puteri Raja Brunei. Nampak? Dah jauh tu lari. Tadi dari Kayangan, ini daripada Brunei. Okey? Setelah ayahandanya mati, dibunuh, 2 orang adik-beradik ni dengan 7 lagi orang putera terpaksa melarikan diri keluar daripada Brunei. I tak pasti kenapa, maybe orang yang bunuh ayahandanya tu juga mahu membunuh mereka. I don't know. Tapi yang pasti diorang perlu larikan diri keluar daripada Brunei and diorang decide untuk pergi ke Tanah Besar Melayu. Kat mana Tanah Besar Melayu guys? Itulah dekat sini lah, dekat Malaysia. Bukan kat Malaysia, dekat Semenanjung Malaysia ni. Jadi guys, nak pergi ke tempat kita ni, nak pergi ke Tanah Besar ni, diorang perlu menyeberangi Laut Selat Cina. Kan? Bukan. Laut Cina Selatan. Diorang kena menyeberangi laut untuk sampai ke sini. Guys, zaman dulu mana ada flight? And mana ada ferry yang kukuh ke apa ke. And lagi satu, status orang tu pelarian. Jadi 7 orang putera ni merisaukan keselamatan 2 orang puteri ni. Maka dorang tinggal 2 orang puteri ni, di mana sekarang tempatnya dinamakan Santubong, Sarawak. Jadi 7 orang putera ni pun larilah ke Semenanjung Malaysia. Tak pasti apa status diorang, sihat ke, baik ke, elok ke, sampai ke, tidak ke. Yang kita tahu adalah status 2 orang puteri ni. Mereka bila datang dekat tanah Sarawak tu, orang Dayak dekat sana hairan sangat dengan kecantikan diorang. Sebab diorang ni sangat-sangat cantik dekat sana. And ramailah yang suka kan, lidah yang baik apa semua. And Alhamdulillah, dengan kecantikan diorang tu tak ada pun ada sifat-sifat dengki atau bermusuhan dengan diorang. Tapi guys, sayangnya, malangnya sekali. Apa ayat aku dah berbelit? Tapi malang sekali, isu pergaduhan berlaku apabila mereka sendiri dengki sesama sendiri. Faham tak? Santubong ni dia dengki dengan kecantikan Sejenjang dan Sejenjang ni dengki dengan kecantikan Santubong. Bergaduh lah, berkelahi. Aku lagi cantik. Tak, aku lagi cantik. Tak, aku lagi cantik and aku lagi cantik. Macam dalam lagu tadi, dia kata, dia mention, dia kata duk berkelahi, lepas tu tak nak mengalah. Siap kata apa tau, sampai mati pun aku takkan kalah. Sampai mati pun aku yang cantik. Gitu. Dan guys, memang pergaduhan mereka sampai menyebabkan kematian. Fight pasal gaduh sampai mati. Aku rasa macam nak setuju dengan version pertama. At least bergaduh sebab lelaki. At least bergaduh sebab something lah. Ya Allah, aku bukanlah support bergaduh sebab lelaki. Cuma tak logik gaduh sebab kecantikan sendiri. OMG, gaduh pasal kecantikan.
Guys, kalau hati tak cantik, tak cantik juga engkau kan? Kalau dah sampai membunuh tu, cantik ke dalaman dorang? Ya Allah, I'm not judging dorang. Cuma dengan apa yang dikisahkan, diceritakan, macam tu lah guys kan. Bak kata orang, biar luar buruk asalkan dalam cantik kita. So let's go to the version ketiga. Version yang ketiga ni lebih kurang sama dengan jersey versi yang pertama, di mana dorang ni adalah puteri kayangan and then diturunkan untuk meleraikan persekitaran kampung and then bersumpah untuk meleraikan tu apa semua sama. Tapi yang bezanya adalah putera mereka. Tadi putera Serapi, yang ini putera Jawa. Bukan Jawa pula. Putera Jaya. First dorang berantem biasa-biasa je. Tapi part ekstrimnya terjadi apabila puteri sejenjang berani bergaduh menyentuh fizikal. Faham tak? Maksudnya bukan sekadar bergaduh mulut. Puteri sejenjang telah menumbuk muka si Puteri Santubong. Dan hasil tumbukan itu, Puteri Santubong telah patah rahangnya. Sekejap guys, korang tengok gambar ni. Dekat gunung ni, kalau korang perasan, dia ada lekuk tu kan. Lekuk tu orang kata simbolik ataupun gambaran kepada rahang Putera Santubong yang telah patah tu, pecah gitu. Bapak kuat Puteri sejenjang. Diorang punya bergaduh bukan biasa-biasa tau guys. Masa diorang bergaduh tu dekat kampung tu, siap datangnya kilat buruh berdetam-berdetum sampai tacut orang kampung. Okay guys, kalau dah kena tumbuk dekat muka, takkan Santubong berdiam diri. Tidak, dia membalas. Cara dia membalas adalah dengan mengambil tombak lalu membaling ke sejenjang. And tombak tu telah tersusuk ke jantung sejenjang. Tepat sekali balingannya. Jadi bila tombak dah tepat ke jantung sejenjang, meninggallah sejenjang di tempat kejadian. Biasalah guys, bila dah marah macam-macam orang buat kan. So ya, sejenjang mati maksudnya Santubong menang. Tapi walaupun Santubong tu menang, Santubong telah rasa menyesal, kesal sebab dia telah bunuh orang yang paling rapat dengan dia. Guys, cerita ni telah sampai ke telinga Putrajaya. Bila Putrajaya tahu yang Santubong telah melakukan itu kepada sejenjang, maka Putrajaya telah mengcancelkan perkahwinan mereka. Mungkin sebab tu lah kot sejenjang pergi tumbuk Santubong, sebab Jaya nak kahwin dengan Santubong. Mungkin. And then disebabkan diorang bergaduh tu juga, maka Dewa murka dan telah menyumpah diorang berdua menjadi gunung. Pengakhirannya sama guys, tetap jadi gunung. Sebab gunung tu memang wujud guys. Memang gunung tu ada dekat Sarawak. So conclusionnya guys, versi pertama dengan versi ketiga ni gaduh sebab lelaki. Ayo guys, tak perlulah nak bergaduh pasal lelaki. And aku tahu budaya tu budaya tu sampai sekarang masih ada lagi people yang bergaduh pasal lelaki. Bukan sekadar gaduh pasal lelaki lah, perempuan pun ada juga lelaki gaduh dengan kawan dia pasal perempuan kan. Tak baik nak menangkan lelaki je. Tapi itulah guys, nasihat Kak Nan. Jangan gaduh tentang benda yang tak pasti. Belum pasti pun orang tu milik korang dan korang pergi berantem pasal benda tu. Sebab apa guys? Sebab kita pun belum pasti jodoh ataupun maut yang menjemput dulu. Sentap ke? Okay guys, kalau korang minat dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe Kak Nan, komen, and then korang boleh follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Thank you so much dengar Kak Nan bercerita dalam segmen Fox Long. So, jumpa bulan depan. Bukan bulan depan guys, jumpa minggu depan. Bye bye, ขอบคุณค่ะ